Aqimu, dia makna dia pembangunan, makna dia kita boleh kata bangun. Dia ada perkataan aqama, yukimu. Jadi iqamah. Apa nak iqamah? Iqamah ni mendirikan, membangunkan. Mendirikan. Jadi membangunkan, mendirikan. Jadi benda ni benda berat lah, bukan benda yang boleh dibuat seorang-seorang. Dia mesti ada sesuatu yang dia kena lakukan sama-sama secara jamaah. Okey. Jadi apa yang Allah suruh bangunkan? As-solata. As-solat. Apa makna solat? Jadi kalau kita terjemah biasa, dan bangunkanlah oleh kamu ataupun dirikanlah oleh kamu akan solat. Jadi kita nampak apa yang saya bangunkan, saya solat lah, kan? Apa makna dia? Sekarang ni kita tengok makna solat dulu. Apa makna solat? Dia padam. Makna solat, ya, sebelum makna ni kita ada dua lah. Nak pandang dari sudut mana? Pertama, lurah dulu. Lurah ni bahasa kita panggil etimologi. Ini maksudnya makna literal. Kemudian istilahan. Istilah ni maknanya terminologi. Term dia pula. Term ni maknanya syariat. Makna dari sudut syar'i lah. Syar'i. Makna dari sudut syariat pula macam mana? Okey, sekarang ni sebelum dapat makna ni, kita kena tahu makna ni dulu. Lurah dia. Apa makna solat? Dua lah makna dia. Pertama, doa. Doa. Yang kedua makna dia as-silah. Silah ni maknanya hubungan. Hubungan. Dia mesti ada dua benda ni. Solat ni maknanya doa, permintaan lah. Permintaan lah doa ni kan. Dan juga perhubungan. Okey? Itu makna bahasa dia. Doa dan hubungan. Jadi sekarang ni bila kita faham makna solat, jadi kita selalu solat kan? Dalam solat kita ada tak dua ni? Bila sebut doa, maknanya minta. Kita selalu minta. Kalau kita minta ni, orang minta dia macam mana cara dia? Dia tahu tak benda yang diperlukan tu, yang dia nak minta? Dia mesti tahu, dia mesti ni. Kita banyak dalam hal lain kita minta, kita clear apa yang kita nak, betul? Tapi bila dalam solat, kita clear tak apa yang kita minta?
Clear tak? Kita faham tak kita minta apa? Ini masalah itu masalah. Seolah jadi kalau kita ni nak minta hari ni dengan kan ada apa? Menggunakan talian-talian ni ke, kita pastikan line kita tak putus kan? Itulah juga hubungan kita ni. Sebab tu solat ni dia pertama dia ada hubungan. Doa ni mesti ada saling berhubung dengan Allah. Dengan Allah. Sebab itulah cara nak hubung dengan Allah kat mana tempat dia? Yalah dekat solat. Solat itu dia punya wasilah dia dah. Sebelum tu mesti melalui apa? Allah hubungkan kita ni, manusia ni dengan apa? Dengan dia. Kita tak boleh nak mi'raj. Kan? Tak boleh nak mi'raj macam Nabi ni kan? Kita, apa cara kita berhubung dengan Allah? Kat mana tempat dia? Ada ayat dalam Quran. Surah 29 ayat 45. Surah 29 ayat 45. Betul? Betul. Cuma kurang sikit apa dia? Dalil je mana? Ayat 45. Jadi cuba baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu maknanya baca. Maksud dia tilawah lah tu. Tu dia perkataan tilawah tu. Kalau iqra', apa makna iqra'? Baca juga kan. Jadi utlu ni baca dan tilawah ni hanya digunakan kepada Quran saja. Hanya untuk Quran je perkataan utlu boleh digunakan. Utlu kitab Allah, utlu wahyu. Kalau baca utlu surat khabar boleh tak? Tak boleh. Hadis boleh tak? Utlu hadis tak ada. Hadis pun tak sebab utlu. Utlu hanya guna untuk Quran je. Untuk Quran je tilawah ni. Sebab tu Quran ni wajib dijaga dari sudut apa? Lafaz dan makna semua sekali. Sebab dia adalah firman Allah, kalam Allah. Kalam Allah sebiji daripada Allah. Apa yang Allah wahyukan itulah yang Nabi sampaikan tanpa ada ubah lafaz dan makna sikit pun. Dan dia menjadi ibadah. Hanya satu bacaan je lafaz dan semua jadi ibadah. Apa dia? Quran. Yang lain hadis ibadah tak? Hadis pun ibadah lah ustaz. Ya, tapi bukan lafaz. Dari segi makna amalan jadi ibadah lah. Okay? Tapi dengan sebutan lafaz tu dapat pahala tak? Tak. Quran dapat. Kan beza tu. Itu kemuliaan dia. Jadi itulah hanya tilawah ni. Sebab tu tilawah ni makna dia besar makna dia. Tilawah ni maknanya apa? Dia daripada baca, melakukan sesuatu, ambil sesuatu tu sampai dapat bertindak sebetulnya dengan sebaik-baiknya terhadap apa yang dibaca tadi tu. Itu maknanya tilawah. Ikutlah maknanya.
Tujuan baca itu untuk mengikut bacaan tersebut. Sebab tu dia disertai kefahaman. Utlu ni bacaan yang disertai kefahaman. Dia Allah kata, bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada kitab ini, Al-Quran, dan solat, dirikanlah, tegakkanlah atau bangunkanlah solat. Ini yang pertama. Ini sebab itulah dia dimasukkan macam mana nak hubung dengan Allah ni melalui Quran tu sendiri. Sebab itulah solat ni adalah aplikasi kepada Quran tu sendiri sebenarnya. Tanpa Quran ni solat kita tak ada kualiti. Ya, tak ada kesan. Tanpa kefahaman kita usaha kepada memahami Quran ni sungguh-sungguh, pegang teguh dengan Quran, maka usaha kita tu nanti solat kita tu sia-sia je. Rugi. Bukan sia-sia, bukan sia-sia maksudnya tak ada apa-apa. Tapi kalau kita ni, kita bimbang apa dia? Kita jadi solat sebab banyak Allah cela solat-solat begini. Kan? Allah kata fawailul lil musallin. Kan? Sebab tanpa kefahaman lepas diusahakan untuk hayati sebenar-benar yang makna solat tu. Okey. Kemudian sebab itu juga solat ni juga, jadi kalau istilah dia pula, ini doa lah. Dalam surah lain yang satu lagi, surah tentang doa ni, makna solat ni doa adalah surah 9 ayat 103. Itu makna doa dalam tu. Salli. Sembilan tu 03. Khuz min awalihim, kan? 103. Khuz min awalihim sadaqah. Jadi Nabi perintah untuk apa? Kepada orang-orang yang nak terima, nak taubat ni, yang insaf, yang nak muhasabah diri dia, yang bersedia untuk beriman ni, apa dia? Khuz min awalihim. Boleh ambil lah, jangan tolak lah. Ni nama dia targhib. Ni targhib ni maknanya motivasi. Untuk orang yang dah cenderung kepada keimanan, tugas kita pula berikan dia galakan. Bukan pula kata patahkan semangat. Kan? Dah banyak sangat dosa, macam yang kes seorang yang bunuh 99 orang tu lah. Dia bagi patahkan semangat pula, dia katanya. Bukan begitu. Orang yang cenderung kepada keimanan, ketundukan kepada Allah, kita kena targhibkan dia, kena motivasikan dia. Antaranya Allah perintah Nabi untuk ambillah harta mereka itu yang mereka nak bagi ni, sedekah. Sebagai tanda sedekah apa? Asal dia maknanya membenarkan lah. Sedekah ni bukti iman. As-sadaqah tu burhan dalam hadis. Saya Muslim dia kata as-sadaqah tu burhan. Jadi bukti iman seorang tu apa dia? Dia menzahirkan dalam bentuk dia sedekah harta dan sebagainya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan hati mereka, batin, wa tuzakkihim, dan luaran akhlak mereka dengan sedekah tadi. Dan wasalli alaihim. Wasalli itu maknanya apa? Solat untuk mereka, solat ke atas mereka. Ni maksudnya doa. Doakan mereka. Itu solat ni makna dia tu. Jadi dua benda makna solat, iaitu pertama doa dan hubungan. Macam mana hubungan tadi? Dengan melalui apa? Belajar Quran. Belajar Quran, perbetulkan hubungan kita dalam solat, baiki kualiti solat kita dengan ayat-ayat Quran yang kita nak baca dalam solat, fahami dia. Jadi kita kena baiki hubungan, dan supaya kita faham apa yang kita doakan tu lah, minta kepada Allah. Baik, dari segi terminologi dia ni, apa dia? Sesuatu yang yuftatahu takbir, yang dibuka, salah satu yang dibuka dimulakan dengan takbir, kemudian wa
yuhtatamu bit taslim. Ni lah solat. Ni dari segi terminologi dia. Yang dimasukkan solat, kita kena faham apa dia. Satu perkara yang kita buat yang dimulakan dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan taslim. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah. Itu solat nama dia. Dan di dalamnya ada dua bentuk perbuatan. Satu al-aqwal, ada akwal, ucapan-ucapan, dan ada al-af'al. Dan ada perbuatan dalam dia. Apa perbuatan-perbuatan dia? Ucapan-ucapan dia. Ada tasbih, tahmid, tahlil. Kan? Semua ada dalam tu. Ibadah lisan. Kan? Tasbih, tahmid, tahlil. Lagi apa lagi? Semua jenis bentuk zikir ada dalam solat. Selawat bahkan ada juga. Kan? Semua zikir yang kita nak buat kat luar semua yang ada dalam solat. Hebatnya solat. Sebab tu ibadah paling hebat solat lah. Dan juga apa pula perbuatan? Perbuatan ada apa? Berdiri lagi, rukuk lagi, ada sujud, duduk antara dua sujud, ada tahiyat. Itu semua ibadah dalam bentuk perbuatan kita. Faham tak? Rukuk dapat pahala tak tu dalam solat ni? Dapat semua tu. Dan solat juga ibadah yang apa? Apa beza specialnya solat dengan semua ibadah lain? Apa special solat berbanding dengan umrah atau haji? Apa special solat berbanding dengan puasa? Apa? Dapat direct. Direct macam mana? Atas diri sendiri. Puasa pun diri sendiri kan? Susah. Itu betul. Okey, betul. Direct tu lah maksud dia. Nabi dapat darilah langit terus, daripada Allah terus di Sidratul Muntaha naik. Satu syariat yang hanya itu je syariat yang direct. Yang lain semua ada dalam Quran. Wahyu turun. Yang ni wahyu tak turun, Nabi yang kena naik. Terbalik ya. Itu solat satu. Tapi itu dari segi penerimaan tu lah. Macam mana cara itu dah menunjukkan keagungan, keutamaan solat tu kan. Tapi dari sudut cara perlakuan dia, apa yang membuktikan memang solat ni berbeza dengan lain? Semua rukun berada di dalamnya. Semua rukun ada dalam solat. Rukun Islam. Semua rukun Islam ada dalam solat, betul? Ya ke? Satu benda apa dia? Solat boleh tak buat benda lain? Itu je. Faham tak? Dalam solat semua hanya tak boleh langsung. Selagi tak habis solat, boleh tak? Sambil tu nak pergi ke, nak makan, nak fikir lain, tak. Bahkan orang yang tak khusyuk, fikiran pergi lain pun dah habis dah. Kan? Tapi kalau puasa, kalau haji ke kan, main handphone boleh lagi kan? Boleh. Kan? Berjalan nak senyum gelap-gelap pun boleh lagi. Solat tak boleh. Kan beza tu. Kan beza. Dan solat juga, sebab tu solat ni terlalu special. Tak ada pun yang Allah buat solat ni waktu dia tu waktu bernilai, waktu tu lah nilai dia. Macam yang lain, dia ada waktu yang berbeza, boleh ganti-ganti. Dan ada dalam hadis yang jelas. Puasa kalau orang tu tak boleh kena ganti tak? Wajib ganti pada hari lain dan dikira nilai sama tak? Samalah gantian dia tu. Tapi kalau solat, cuba tengok surah 4 ayat 103. 103.
solat kalau ada keuzuran boleh tinggal tak? Boleh tinggal tak buat waktu lain? Boleh tak? Tak boleh, nampak tak? Sampai kan orang tu boleh gerak mata je, dia solat pakai mata je. Nampak? Istimewa tak? Hebat tu. Sebab tu dalam ayat ni Allah kata bahkan boleh mati bila masa, peluru tengah pergi kan, depan belakang, kena solat juga tak? Kena solat masa perang tu. Bayangkan. Bayangkan, itu begitu penting. Istimewa lah solat ni. Jadi faiza qadaitu musolat, ini cerita pasal solat darurat ni. Apabila kamu telah selesai solat tu, maka ingatlah kepada Allah sama ada dalam berdiri, duduk atau baring. Ini solat masa ni, masa tengah perang ni kan, selesaikan juga. Dah selesai. Kemudian Nabi kata apa? Faiza ma'nantum faqimus solat. Bila kamu dah aman, dah tenang, dirikan solat macam biasa dah. Nampak? Dan Allah tegaskan lagi. Kenapa macam tu sekali solat ni? Sebab inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Apa maksud dia? Kerana sesungguhnya solat ini kanat adalah ianya 'alal mu'minin, ke atas setiap orang yang mukmin. Apa dia? Kitaban apa? Kitaban ni benda yang telah ditetapkan. Kitab yang tertulis. Yang mauqut maknanya? Mauqut daripada perkataan waktu. Waktu kan? Waktu. Jadi bila bentuk dia mauqut maknanya ni waktu. Kalau dia punya ni bentuk mauqut. Apa maksud dia? Mauqut maknanya yang diberikan waktu, yang diwaktukan, yang diwaktukan, ni maksud dia. Yang tetapkan lah. Tetapkan waktu secara khusus. Waktu ni tak ada ibadah lain yang Allah tegaskan dalam ayat ni. Puasa memanglah ada waktu, dia bulan Ramadan. Tapi bagi solat ni waktu dia ada 5 yang tu lah yang dia tetapkan. Dan waktu paling afdal adalah pada waktu solat tu lah. Sebab tu Nabi kata afdalu, solat yang paling afdal adalah pada solat as-solatu fi awali waqtiha. Solat pada awal waktu. Waktu itu waktu paling afdal. Kalau kita belajar fiqh, dia ada solat ni ada waktu afdal, ada waktu yang dah kurang afdal, ada waktu yang dah makruh, ada yang waktu yang haram. Itu semua solat. Waktu paling afdal adalah awal waktu. Itu dari sudut masa, dari sudut tempat, masjid, dari sudut caranya, ramai-ramai jemaah. Itulah. Jadi bila kita termis waktu solat ni, apa jadi? Ada jadi apa? Boleh bayar balik tak waktu yang sama? Tak boleh. Ada tak Nabi pernah bagi tahu ganti solat? Dalam mana-mana hadis Nabi ada tak? Tak ada satu pun. Puasa ada tak? Ada. Solat tak ada. Solat tak ada ganti sebenarnya. Kecuali Nabi kata apa? 2 je. Pengsan kan? Tidur tu je. Itu saja. Itu pun Nabi kata kalau lah. Itu je. Itu saja. Jadi satu ada 2 pendapat tentang ni. Solat ni untuk orang yang dah tinggal, nak qada ke tak? Ada pendapat kata qada sebab dia cara dia punya ukur dengan dikiaskan. Kalau ibadah yang bawah daripada solat pun kena ganti, solat yang lebih penting lagilah kena ganti. Itu nama dia cara berhukum dengan kiasi. Ada ulama yang lain dia hukum dia tak pakai kias tu, tapi dia pakai nas secara directly, kan? Nas. Apa dia? Maknanya waktu solat ni Allah sendiri dah kata waktu dia mahal macam ni, kan? Dan tak ada apa-apa jaminan untuk ganti, kan? Sebab tu dengan atas serahkan
akhirnya ada dua lah. Ada yang kata harus nak ganti kalau mampu, tapi jangan sampai bebankan. Sampai ada yang fatwa kata apa, selagi dia tak ganti solat, tak boleh buat solat sunat kan. Itu tak boleh pula. Tak boleh. Sebab jaminan solat itu Allah terima tak ada. Tapi solat sunat ada pahala, itu ada jaminan Nabi. Kan beza kat situ. Sebab itu kena ukur lah. Pada saya cenderung kepada apa yang ulama yang banyak sebut tentang taubat nasuha. Taubat nasuha, dan banyak buat apa? Sedekah. Buat amalan yang Nabi clear dapat. Dapat. Sebab kalau ikutkan orang macam Abu Bakar kat umur dia masuk Islam pun, ada yang sahabat Nabi dah tua masuk, tak sempat solat pun. Kan? Lagi banyak buat, tapi dengan masuk dia Allah bersihkan dosa dengan taubat. Jadi sebab itulah cara dia dengan taubat dan terus buat amalan macam biasalah. Kalau mampu buat dua-dua, buatlah. Nak ganti juga, buat, silakan. Tapi tak sama dah. Sebab apa? Dia waktu dia special. Kita nak paksa tak? Allah kata, saya dah solat subuh ni, walaupun solat subuh tahun lepas punya saya solat, nak paksa Allah ganti, boleh tak? Allah kata waktu special, tak ada dah. Solat subuh tu salah siapa tu? Kamu punya salah kan? Dulu kamu nak kualiti yang sama ke? Tak lah. Itu satu benda. Contoh, saya datang minta kerja kan, dia ada tarikh, dah beritahu nak datang interview, sila tarikh daripada ni sampai 30 hari bulan kan. Lepas tu saya pun datang 1 hari bulan. Lepas tu saya kata, saya nak minta, kenapa tak datang semalam? Kalau dia bagi uzur apa dia? Saya semalam banjir dan sebagainya lah. Kemungkinan boleh tak bos tu bagi terima? Boleh lah. Itu uzur yang syar'i tu. Sebab tu Nabi kata, kecuali dia tidur ataupun dia kan pengsan ke, lupa dan sebagainya, boleh. Tapi dia kata, sebab apa? Sebab saya terlupa lah, saya lalai, saya dulu memang, ataupun saya saja. Agak-agak dia boleh bagi tak? Tak boleh, salah sendiri. Sama juga macam itulah kan. Ketika itu salah sendiri kamu dulu. Jadi taubatlah kepada Allah, itu salah kamu dah. Kamu nak bayar balik dengan harga solat yang sama, mana boleh? Tak ada dah. Buatlah amalan sunat yang banyak-banyak, sedekahlah banyak-banyak, amal jariah banyak-banyak, supaya apa? Itu dapat tutup balik dosa-dosa kita tu. Itulah cara yang terbaik. Sebab tu saya cenderung kepada tu. Sebab jangan sampai membebankan. Akhirnya orang tak buat ibadah yang lebih clear boleh dapat. Akhirnya dia kerana tu tadi, dia buat tu sedangkan benda tu tak pasti pun kan. Setiap lepas solat dia pun apa dia solat Zuhur 4 rakaat, lepas tu dia solat lagi 4 rakaat. Solat sunat dia tak buat. Contohlah kan, ditinggalkan. Ni kita bimbang, rupanya tersilap dalam ibadah juga. Tak boleh. Dia kena pandai dalam tu. Demi masa. Ya, sebab tu wal asri, demi masa. Manusia dah rugi. Kamu dah rugi dalam tu, tak payah buat benda baru. Buka buku baru buatlah. Itu. Jadi solat ni istimewa. Dan ini dari segi waktu istimewa solat, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Okey. Kemudian kita tengok tentang solat lagi. Solat, apa dia punya kelebihan antaranya dalam Quran sebut? Ya, jadi solat ni dia satu bentuk doa, dan dengan amalan kita buat solat tu sebenarnya boleh hapuskan dosa-dosa juga yang kita buat. Cuba tengok surah 11 ayat 114. 114. Ke surat berapa? 23.
2, 3, 4. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Jadi dalam ni ada kelebihan solat dan ada tujuan solat. Apa kelebihan dia? Jadi siapa yang lebih banyak solat, lebih banyak sujud, Nabi suruh perbanyakkan sujud. Antaranya apa? Bukti kita ni lah nanti. Dia akan setiap sujud ada darjat kita dengan Allah. Kan? Itu apa maksud sujud ni? Solat lah. Bila sebut sujud maknanya solat. Bila sebut rukuk maknanya solat. Jadi apa dia? Ini ibadah tambahan lagi. Dan dirikanlah solat pada waktu siang dan bahagian malam, sebahagian daripada malam. Dan Allah sebut apa? Innal hasanat. Jadi kat sini solat tu disebut hasanat, kebaikan-kebaikan yang banyak, yang besar dengan solat tu. Yuzhibna as-sayyi'at, dapat hapuskan dosa-dosa. Dan ini adalah zikra bagi az-zakirin. Jadi orang-orang yang solat ni orang yang apa dia? Nak ingat kepada Allah. Sebab itulah Allah perintahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ni untuk apa? Solat ikut Nabi ni. Solat. Sebab apa? Mereka dah tinggalkan ni. Cara kita nak buang sombong semua dengan apa sebenarnya? Solat lah. Sebab tu bila kita kata siapa pun orang jahat macam mana pun tetap juga kena suruh dia solat. Sebab dengan solat tu mudah-mudahan apa dia? Hapuskan dosa dia dan akan menyebabkan hati dia berubah. Kita tak tahu. Solat je lah. Jahat macam mana kamu? Solatlah. Solatlah. Faham? Sebab solat ni ada keistimewaan tersendiri dia. Ya, tujuan solat untuk ingat kepada Allah. Dan bila dah jauh-jauh, kita ni cara terbaik untuk dekatkan hubungan dengan Allah adalah solat. Tak ada cara lain. Okey, cukup itu tentang solat sikit. Kemudian Allah kata wa'atuz zakah. Apa makna dia? Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Zakat ni makna dia tujuan zakat makna apa? Bersih kan? Suci. Menyucikan batin dan zahir lah. Iaitu ini iman lah. Iman. Ini amalan lah. Akhlak. Ini tujuan zakat. Kadang-kadang kita sebut tujuan zakat ni apa dia? Nak menyucikan harta. Itu tersilap juga. Betul, zakat menyucikan harta. Kurang tepat sikit. Zakat nak menyucikan pemberi tu, bukan harta dia tu. Membersihkan apa? Kita yang beri zakat tu. Tujuan nak membersihkan kita daripada ni, memantapkan iman, menambah iman dengan diberi tu. Bukti iman dengan itulah dia sanggup keluarkan. Itu tanda dia. Bila dia simpan-simpan akhirnya apa? Dia tak nampak. Jadi cara nak menguatkan iman, banyak sedekah lah. Zakat. Di zakat ni ada yang disebut wajib, ada yang di luar daripada tu lah. Surah 9103 tadi. Balik dari surah 9103 tu.
Dalam tu cerita tentang zakat juga. Satu kosong tiga. Dan antara nama lain bagi zakat ni sedekah lah. Dua perkara kat situ. Khuz min amwalihim sadaqah. Untuk apa? Tutahhiru hum, bukan tutahhiru amwalahum. Faham? Amwalahum tu lah harta mereka tu kan. Ada tak kata-kata? Sambung lagi. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiru amwalahum. Ada tak? Tak. Tutahhiru hum. Nampak? Bukan bersihkan harta, bersihkan orang yang beri sedekah tu daripada dosa-dosa. Jadi untuk membersihkan ni, tutahhiru ni, tahhir ni bersih dalaman dia. Dan wa tuzakkihim, ini bersihkan luaran dia lah. Biha, dengan zakat tersebut. Biha, balik pada zakat sedekah tu. Ini zakat. Jadi dua perkara ni, kenapa Allah yang ni yang pertama, ni yang ke ada dua perkara. Banyak dalam Quran macam ni. Kenapa ada dua ni? Perlu ada dua ni. Satu hubungan dengan manusia, satu hubungan dengan Allah. As-salatu hablum minan nas. Yang ni hablum minallah, hablum. Betul. Tu. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi cara terbaik nak bagi hubungan dengan Allah adalah solat. Cara terbaik untuk bagi hubungan dengan manusia adalah jangan kena menyumbang. Bukan tunggu orang sumbang, menyumbang. Sekarang ni ada manusia yang dia tak buat cara terbaik ni. Sifat dia. Bila kita keluar daripada cara terbaik, kita nak dekat orang dengan Allah, malas solat, tak nak tengok Quran. Akhirnya jadi apa? Jadi lain, perubahan dah berubah. Antaranya orang-orang munafik lah. Cuba tengok surah 9 ayat 54. Ni solat orang munafik, dan dua-dua ni hubungan orang munafik rosak dua-dua ni. Orang munafik dia kedua dia rosak. 9:54. Muka surat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Jadi al-munafiqun ni ciri-ciri orang munafik ni, bila dia solat, apa dia disebut? Kusala. Bila dia zakah ataupun sedekah, infak, samalah apa dia? Karihun. Dia orang yang apa makna karihun? Terpaksa, tak suka, benci. Karihun. Jadi dua-dua ni dia nak buat hubungan dengan orang ni sebab terpaksa, sebab ada kepentingan lainnya, bukan sebab memang dia suka buat.
Dia memberi itu sebab apa? Apa? Dia terpaksa beri. Kalau dia tak beri, dia tak dapat kedudukan. Faham? Kalau dia tak beri, dia tak dapat pengiktirafan. Kan? Susah tu. Sebab tu ya Allah kata yang paling bagus sekali nak beri pada siapa? Beri pada siapa? Beri pada bos, orang-orang yang senang ke beri pada siapa? Okey, adik-beradik. Saudara terdekat. Okey, itu saudara terdekat. Saudara terdekat yang macam mana? Yang susah, yang miss. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa yang terbaik? Sebab bila kita bagi kat dia, dia boleh balas balik tak? Tak boleh, miskin. Nampak tak? Tapi nak bagi contohnya hadiah kat orang-orang ni, oh senang kan? Orang kaya kita pun bagi hadiah sebab apa? Nanti dapat benefit. Betul tak? Ramai orang boleh bagi dengan kan? Tapi bila kat orang miskin ni, tengok keadaan. Kalau dapat benefit baru nak bagi. Ini sifat siapa? Orang? Ingat, karihun ni bukannya, faham? Disebut munafik ni maknanya apa? Nampak tak kemunafikan dia? Tak nampak. Itu maksud dia. Macam saya benci. Bagilah. Nampak? Itu nampak benar munafiknya. Bukan? Faham tak? Dia bagi tapi ada niat dia lain. Faham? Itu. Dia ada kepentingan tertentu dia bagi. Kalau tak ada, dia takkan baginya. Allah, kita tahu kat mana-mana. Mana-mana tempat pun ada sebenarnya. Kita kena bersihkan kita daripada sifat ni. Faham? Macam tu. Sebab tu nak bagi, biar bagi. Faham? Yang terbaik. Sebab tu Allah kata apa? Orang-orang yang beriman ni, orang yang berilmu ni, surah 30. Ayat ni dah habis belum? Dah habis dah kan ayat ni kan? Jadi sebab tu, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru. Apa yang menghalang? Tak ada yang menghalang pun Allah dan Rasul nak terima nafkah sedekah mereka ni dan apa yang mereka buat ibadah dia. Maknanya ibadah mereka tak ditolak. Bukan saja-saja Allah tak nak terima, bukan saja Nabi tak nak terima, dan bukan saja-saja Allah perintah Nabi supaya jangan terima. Tapi sebab sikap mereka, apa dia? Ni sikap dia. Dia solat sebenarnya dia mana nak buat, terpaksa buat je. Kalau boleh tak solat, dia takkan solat. Faham tak? Kalau dia pergi masjid, dia pergi, nanti kalau aku tak pergi kan, orang kata apa pula? Contoh, kena betulkan balik tu. Dia pergi sebab tu, orang nampak dia ahli solat. Ini pun kena hati-hati juga. Ni kalau dia tak bagi ni, kan? Sebab tu, ini dia buat dia dalam keadaan, ini bukan ada hati dia, dia malas. Dia buat dalam keadaan ini, dia terpaksa dia buat je. Kena hati-hati dengan sikap ni. Sebab tu sebaik-baik solat, kat mana? Slot paling mahal sekali kat mana yang paling orang suka? Masa sendiri-sendiri, solat malam, tahajud. Tu nak solat yang Allah suka tu, yang naikkan darjat solat yang Allah suka. Buka surah 17 sekejap, 80 berapa? 80 lebih ke? Jangan, saya tak ingat ayat nombor berapa. 78. Berapa? 78 ke? Kana mashhuda. Sekejap. Surah apa tu? 17 ayat tadi? 78, 79. Tengok ayat 78. Hebat solat ni. Aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ini maksudnya ada 3 benda tu. Ada dua. Dirikanlah solat pada waktu terbenam matahari tu sampailah waktu malam tu dah ghasaq, dah menyeliputi semua, dah gelap kan, waktu malam. Wa qur'anal fajr, dan Quran di waktu pagi itu maksud dia solat subuh sampai subuh. Waktu yang paling mahal untuk solat
Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kerana sesungguhnya baca Quran pada waktu itu apa dia? Oh, dipersaksikan oleh siapa? Semua malaikat yang turun waktu-waktu tu. 3/3 malam. Hebat. Ni, sebab apa? Waktu orang buat apa? Tidur bersendiri. Mahalnya waktu tu. Sebab tu dia adalah lebih mudah untuk menjaga keikhlasan. Kan? Solat waktu ni kita wajib buat ni, kan? Kita solat ni kadang-kadang kita solat kat sini. Time nanti solat sunat ke apa, orang lalu kan, oh kita pun buat khusyuk kan. Tak sama bila seorang-seorang kat malam-malam. Siapa pun tak tengok. Betul tak? Pergi masjid tu dia ambil wuduk. Oh, bila ada orang kat sebelah ambil wuduk, bukan main lagi ambil wuduk, bukan main. Tangan dia tu semua basuh dengan bersih sekali kan. Bersih sebersih-bersihnya. Bila kat rumah agak-agak macam mana dah? Solat tahajud ambil wuduk. Tak tahulah keadaan macam mana. Kan? Kan beza tu. Jadi kat situ kita tercemar tak? Solat tercemar tak? Ya. Jadi nak tutup pencemaran tadi dengan apa? Bangun malam. Dia menampal tu pencemaran tadi, tutup, bersih semua balik. Itu tujuan dia. Nampak tak? Mahal solat ni. Tu berbeza tu. Jadi orang munafik ni apa? Kok aku salah. Yang ramai-ramai pun memang malas pasal pergi. Apatah lagi pada memang tak ada sudur lah, sudah hilang lah dia. Tidur je lah. Faham begitu keadaan dia. Baik. Surah apa? Ingat surah 17. Ayat 78. Ni. Solat. Baca Quran yang terbaik kat mana? Baca Quran yang terbaik kat mana? Dalam solat. Waktu terbaik bila? Subuh. Itulah dia. Faham? Boleh juga baca Quran saja pun boleh. Tapi kita ni kan nak hasanat. Hasanat ni apa? Ahsan apa? Ahsanu amalan maknanya amalan yang terbaik. Kita akan pilih cara terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik. Betul tak? Orang bijak dia akan pilih semua tu. Dia akan sekali kan? Betul? Itulah dia. Jadi memang boleh baca Quran saja. Tapi bagi orang beriman, dia nak yang terbaik tak? Dia akan terbaik baca dalam solat. Waktu terbaik bila? Waktu tahajud pagi tu. Waktu tempat terbaik kat mana? Tempat terbaik bersendirian. Nampak tak? Itu yang mahal tu. Bukan mudah tu nak buat tu. Cakap memang senang kan, tapi tak nak buat susah. Sebab apa? Siapa pun tak saksikan, tak tahu. Ya. Cara nak dapat kekuatan, lawanlah bangun waktu tu lah. Ada kekuatan. Ukuran iman. Ya? Ukuran iman. Ukuran iman lah tu. Ya. Jadi ini neraca iman antaranya ni lah dia. Kita boleh ukur iman kita sekarang ni. Saya buat tak ni? Saya tahu. Kita malu sendiri, diri sendiri lah. Iman kita kat mana sebenarnya? Ni lah dia. Ni neraca iman lah untuk ukuran kita. Ya? Ayat tu 9. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Tahajjud maknanya? Apa makna tahajud? Tahajud ni dia menyingkirkan diri dia daripada keselesaan lah. Bangun. Dia tahajud tu memang macam tu. Ingat perkataan tahajud ni orang salah faham. Hajat tu jim ta mabutah. Hajat. Ini bukan hajat, bukan minta hajat. Ini bukan hajjada beza makna dia. Hajjada maknanya beza dia apa? Dia keluar daripada keselesaan lah. Faham? Keluar daripada comfort zone tu. Yalah begitulah. Dia larikan dia daripada, antaranya surah 32 ayat 15 tu lah kan. Orang beriman ni apa dia? Dia surah 32 ayat 16 kot. Surah As-Sajdah. Ni makna tahajud kita boleh faham makna dia melalui ayat surah As-Sajdah ayat 16. Surah As-Sajdah ayat 16 tu. Tahajud tu maksud dia. 32 ayat 16. Itu maksud istilah maksud dia. Al-Quran menerangkan.
Iaitu apa dia? Tatajafa junubuhum anil madaji. Tu. Apa dia? Jauhnya tulang belakang dia ni. Kan? Ni, jauhnya belakang dia daripada tempat baring dia. Situ. Kenapa dia buat? Yad'u maknanya apa? Solat lah. Doa terbaik pula. Tadi baca Quran kan? Baca Quran terbaik kat mana? Dalam solat. Doa terbaik dekat mana? Dalam solat. Dalam solat ada waktu pula. Terbaik lagi dalam solat tu waktu apa? Sujud. Nampak? Macam tu lah. Tu orang bijak sana tu. Apa dia? Yelah, set jam lah. Itu usaha lah tu. Cara dia lah. Jadi berdoa kepada Allah ni dalam keadaan yang terbaik waktu solat tu lah. Dalam keadaan apa? Khaufan wa tama'an. Harap dan takut dan harap. Tamak. Takut tak diterima, harap sangat rahmat Allah. Dua tu. Dia doa tu. Kemudian dia buat apa? Wa mimma razaqnahum. Nampak tak? Jadi hubungan dengan Allah, bukti hubungan Allah dia bagus. Apa dia buat? Pasti hubungan dengan manusia dia bagus. Sebab apa? Ada orang dia solat rajin, tapi tengok 5 sen pun berkira. Betul tak? Ada macam tu, punyalah kedekutnya. Apa semua tak boleh langsung. Ketat sungguh. Muka masam je contohnya. Ini masalah juga kan? Dia simbang dua-dua, sebab tu Allah kata dua-dua tu. Ada orang pula pemurah bukan main lagi, tapi solat tinggal pun tak ada masalah. Kalau bab derma ni dia dulu pun masalah juga. Sebab tu orang beriman dua ni selari. Dua-dua ni selari. Nampak itu pentingnya kita. Sebab tu solat ni perlu ada solat ni bermula dengan apa ni? Kefahaman kita punya matlamat dia. Tampak tujuan dia. Sebab bagi orang yang bimbang bimbang yang dia lupa kepada Allah, cara dia apa? Orang yang selalu leka ni, dia kena usaha nak solat. Dia kena usaha untuk rajin solat, rajin baca Quran. Dia kena buat. Itu yang boleh membuang dia punya sifat-sifat malas dia semua hilang. Dia akan hilang. Paksa diri dia untuk buat tu. Kena buat tu. Tak ada jalan lain. Contoh kalau kita orang, saya ni selalu malas ni, rajin tak solat. Cuba solatlah, buat. Dapatlah berubah. Itu cara dia. Mesti punya. Solat main-main kan, cuba solat. Tadabbur Quran ni. Itu cara dia. Tak ada jalan lain. Cara betulkan hubungan dengan Allah yang terbaik, apa dia? Solat. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Solat. Sebab tu Nabi memang pesan banyak kali. Sebab tu Nabi juga, hiburan Nabi apa? Solat juga. Bila manusia ada masalah besar, apa cara terbaik untuk selesaikan masalah? Apa bukti dia? Tengok, Nabi dapat solat, Nabi terima solat kan? Dekat mana? Sampai Sidratul Muntaha tu kan, Nabi dapat solat, Nabi turun jumpa Nabi Musa, naik balik berapa kali? Beberapa kali. Sampai tinggal berapa? 5 waktu. Bila tujuan Isra' Mi'raj sebenarnya, apa tujuan besar Isra' Mi'raj? Peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia punya poin utama apa dia? Ya, syariat solat je sebenarnya. Tapi tengok, kisah dia panjang kan? Kisah dia panjang daripada Nabi naik burak sampailah kat Baitul Maqdis, semua naik. Sebenarnya untuk syariat apa? Solat je. Syariat solat je. Berlaku sampai Nabi terima syariat ni selepas peristiwa apa? Sebab tu tahun sebelum dapat peristiwa Isra' Mi'raj, peristiwa nama dia apa? Tahun tu disebut apa? Tahun tu disebut Amul Huzni. Amul Huzni, tahun kesedihan. Begitu sekali. Tahun kesedihan Nabi yang sangat-sangat. Sebab apa? Pakcik Nabi yang bela Nabi, Abu Talib, meninggal. Isteri Nabi juga bela Nabi, meninggal. Nabi, dakwah Nabi dah habis, dia ditutup habis dekat Mekah. Habis tutup langsung. Nabi pun pergi mana? Taif pula. Nabi pergi Taif kena buat apa pula? Kena caci maki pula. Nampak? Macam mana Allah selesaikan Nabi? Isra' Mi'raj dan
Bagi syariat apa? Jadi kat situ apa pengajaran kita? Apa pengajaran kita? Sebelum ni Nabi lu bergantung kat pakcik dia kan? Nabi bergantung kat isteri dia kan? Nabi bergantung kat keluarga dia sendiri kan? Sekarang Allah kata apa? Sekarang ni jalan selesai dia, bergantunglah kat aku. Bergantung kat siapa? Kat Allah. Allah pun angkat Nabi sampai ni. Ni, bergantung kat akulah. Wahai hamba-Ku yang aku sayang. Kita pun macam tu. Rupanya selama ni kita ni tak rajin solat. Kita gunakan, kita pergi buat bisnes semua. Tapi solat biar je lah. Kemudian lah kan, rupa-rupanya Allah pun bagilah musibah supaya apa? Bergantung kat aku, solat lah. Tapi manusia ni begitulah dia. Lalai kan. Sebab tu cara terbaik nak dekat hubungan dengan Tuhan apa dia? Ya, solat lah. Jangan tunggu. Sebab tu usahakanlah pula kualiti solat tu. Dah solat dah. Tapi kefahaman pula kena baiki. Allah ada tegur tak? Allah ada halang tak solat? Ada tak dalam Quran menghalang kamu tak boleh solat? Ada tak? Sedangkan solat wajib. Ada tak dalam Quran halang kita solat? Ada. Kan solat wajib, tiba-tiba Allah kata Allah halang solat, jangan solat. Mana boleh? Solat wajib. Bila masa Allah halang kita solat? Mabuk kan? Bayangkan. Maksudnya apa? Apa maksud mabuk? Mabuk ni maknanya dia tak mabuk dalam ayat tu, kat surah 4 ayat 43. 43. Semua cekak-cekak dalil masa ni, hebat. Cuma belum boleh sebut dalil surah berapa, ayat berapa je. Kalau boleh tu, Masya Allah. Boleh ngajar lah ni. Tapi dalil tu dah tahu dah boleh sebut kan. Ada dalil, tapi ayat mana tak ingat. Tak apa, kemudian nanti. Okey, 43. Apa dia? Tengok ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi khitab dia siapa? Jadi dah berjalan kan khitab dia siapa ayat ni? Khusus ke umum? Umum untuk siapa? Khusus untuk siapa? Orang beriman. Orang beriman. Nampak? Jadi Allah kata wahai orang beriman, la taqrabus solat. Jangan solat ke dekat solat pun tak boleh. Jangan hampiri solat. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk, minum arak lah. Jadi orang beriman ingat sebab tu kita tak boleh hukum orang yang minum arak yang Muslim. Kita boleh tak tahu hukum dia ni kafir? Boleh tak? Tak boleh. Selagi tak tegak hujah kat dia. Sampai saya tanya dia, kamu ni sebenarnya arak yang kamu minum ni, kamu anggap dia halal ke haram? Dia kata arak ni sebenarnya halal. Kita pun boleh kafir. Tapi dia minum sebab nafsu dia, sebab ketagihan dia, kita tak boleh hukum dia. Sebab sahabat Nabi dulu orang beriman kan? Sahabat Nabi minum arak tak? Minum arak lah kat Madinah tu. Selepas syariat ni keluar ni, akhirnya banjir. Semua buang terus ketagihan dia, boleh buang terus. Sebab iman dah masuk. Cuma sebelum ni masa kita minum iman arak tu, adakah tak ada iman? Ada, iman ada, tapi iman tu rendah, kurang. Itu kita kena tengok kat situ. Jadi iman kurang. Baik. Jadi Allah larang mereka. Sebab apa? Kenapa Allah gunakan kaedah ni? La taqrabus solah wa antum sukara. Kat sini ada elemen apa? Ada elemen apa ni? Dia macam ni, kita budak anak-anak kita ada pilihan kat dia kan. Sebelum ni dia main ni lah, main sesuatu yang dia suka. Kita nak dia supaya apa? Tinggalkan benda tu, kita suruh dia benda lain. Tapi dengan cara yang hikmah lah kita bagi. Faham? Sampai akhirnya dia mula secara automatik tinggalkan benda mainan dia dulu, dan dia suka benda yang kita sekarang ajar dia. Faham? Sebab dah biasa sangat buat tarbiyah lama-lama. Faham? Sampai satu masa kita kata kat dia still main lagi tu. Still main lagi. Tapi daripada tu dia lebih suka yang kita bawa dia ni. Lepas tu kita kata kat dia, kamu dah tak boleh dah buat benda ni
Sampailah kamu fokus betul-betul, kita kata kan. Kamu tak boleh sampai kamu tinggalkan benda ni, contohnya. Ketika tu dia dah tahu tak nak pilih mana. Ketika tu teruji dah. Sebenarnya dia ni suka minum arak ke suka solat? Contoh. Faham? Kat sini Allah dah buat pilihan muktamad. Sebelum ni dia masih lagi dia solat, dia pun minum arak, faham? Sekarang ni akhirnya Allah pun dah nampak dah. Okey, sekarang ni mereka dah mula cenderung suka solat. Kalau tak solat dia rasa tak cukup. Sekarang ni Allah pun akhirnya dah nampak. Okey, kali ni ketika ni Allah dah sesuai nak buat